antara faktor penting idea, ada konsep dia tu, macam contohnya raja, daulat, dan yang kita bincang lah, material ni yang sering diangkat oleh buku-buku sejarah ni adalah dalam bahasa Inggeris tu trade, Perdagangan. trade, yang kemudian dalam bahasa kebangsaan kita perdagangan. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Masih lagi dalam siri perbincangan menjadi Malaysia dengan Mat Koi, Iskandar Kamil di belakang dan aku Azan Safa akan membicarakan seterusnya dalam episod ini adalah lanjutan daripada perbincangan kita yang lepas. Apakah faktor yang menyebabkan tertubuhnya kerajaan-kerajaan sebelum Melaka? Kita biasa dengar pasal kerajaan-kerajaan sebelum ini kan, Sriwijaya, Kedah Tua, Langkah Sukar dan sebagainya. Dan dalam siri yang lepas juga Mak Koi dah berjaya untuk berjaya bukan berjaya menerangkan. Ya, berjaya menerangkan. Bukan, berjaya tak berjaya tu bergantung kepada orang yang mendengar. Orang mendengar kata berjaya ke tak. Ialah aku yang mendengar. Okay. Mendengar. Jadi aku kata telah berjaya untuk menerangkan antara faktor bagaimana pengaruh India yang telah menyebabkan bagaimana raja dan kerajaan itu telah tubuh ataupun telah terbina di Asia Tenggara. Dan Koi, selain daripada faktor-faktor tersebut, daripada faktor pengaruh luar itu, adakah ada faktor yang tersendiri dalam konteks tempatan itu yang menyebabkan bagaimana tertubuhnya raja dan kerajaan itu sendiri? Okey. Sebelum aku jawab soalan tu, aku rasa mungkin aku perlu memberi sedikit tambahan lah. Sebab bila aku balik daripada siri yang sebelum ni, aku ada buat bacaan sikit sebab waktu siri yang lepas tu aku mengemukakan satu konsep iaitu mandala. Konsep mandala Pokoknya mengganggu pula M-A-N-D-A-L-A, mandala kan, mandala. Yang ini ni konsep ni adalah satu konsep yang diberikan oleh pengkaji-pengkaji sejarah untuk memperikan keadaan di Asia Tenggara di waktu zaman dahulu. Kerajaan-kerajaan lah, zaman kerajaan ni yang raja-raja lah, kingdom di zaman kingdom yang dahulu tu dalam bentuk mandala. Dia bukan state tetapi mandala. Mandala tu yang aku terangkan minggu lepas tu, dia adalah daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud bulatan. Bulatan. Jadi bulatan ni di dalam konteks kuasa politik di negara-negara Asia Tenggara, khususnya di Semenanjung, Sumatera, kemungkinan juga di sebelah-sebelah Cambodia dan juga Burma kan. Dia pengkaji sejarah menamakan sistem yang ada di wilayah ini Asia Tenggara itu adalah mandala, iaitu berasaskan dia daripada Raja Mandala, yang mana raja ni sebagai pusat. Sebagai pusat yang lain-lain ni adalah dia punya jangkauan pengaruh ataupun yang mungkin kat sini ni ada satu yang ini raja yang lain. Yang ini raja, mungkin ada yang raja ni yang dinaungi oleh raja ni. Kan, tapi makin keluar, makin besar, makin kurang dia punya pengaruh dia. Jadi dalam konteks ni, dia punya kuasa dia, persoalan dia kuasa raja di dalam konteks sistem mandala ni sejauh mana. Kalau negara-negara Eropah tu dia ada sempadan dia yang macam kita bincangkan minggu lepas kan, dia ada sempadan, kita tahu sempadan ni sampai dekat sini. Selepas pada sempadan tu maknanya ada raja lain. Jadi kalau macam dalam konsep mandala, dia tidak ada sempadan kan, tak ada juga birokrasi yang kompleks lah. Jadi dia berasaskan pada sistem mandala yang mana kuasa berakhir bila hilang penguatkuasaan. Hilang
kuat kuasa lah. Kuat kuasa. So kuasa berakhir, hilang kuat kuasa. Maknanya ni ada lapisan-lapisan dia ni kan. So yang ini ni kalau dia boleh menguat kuasakan kuasa dia, maknanya dia masih lagi ada kekuasaan di atas komuniti, masyarakat ataupun pusat-pusat lain ataupun kerajaan-kerajaan kecil yang lain yang dinaungi oleh yang di pusat ni lah. Tapi kalau dia dah tak boleh nak kuat kuasa, katakan dekat sini dia dah tak boleh nak penguatkuasaan kuasa dia tu, yang ini ni adalah sempadan ataupun akhir kuasa dia lah. Engkau hari ni telah memberikan makna kepada Mandala. Jadi aku rasa berbangga dengan Mandala kau buku kan. Cuma koi kalau kita sebut dalam moden tadi, kita kata daerah kawasan kuat kuasa ini, wilayah kekuasaan ini ditentukan oleh sempadan-sempadan geografi. Modelnya. Yang modelnya dah ada sempadan ditetapkan. Adakah kita boleh sebut juga dari konteks dalam konteks Mandala ini, di mana kedudukan raja ini yang akan menentukan pengaruh dia. Kedudukan raja tu. Maknanya seandainya hari ni raja di sini dan maksud dia lingkungan ini akan bergerak mengikut kepada raja pusat ini ataupun sejauh mana dia berupaya untuk menguatkuasakan kuasa dia. Contohnya katakanlah kalau dia dah tak dapat nak menguatkuasakan dekat di luar ni, maknanya habislah kuasa dia dekat situ. Maknanya ada orang lain pula. Mungkin ada mandala yang lain, pusat yang lain. Mungkin ada pusatnya dekat sini. Dia macam ni tak? Tetapi kau kena ingat tau, kadang-kadang dia bertindan. Jadi yang ini pun ada, yang ini pun ada. Aku bagi contoh. Contohnya macam Patani, kerajaan Patani. Kerajaan Patani itu kan dia juga adalah satu bentuk macam mandala lah. Pada masa yang sama dia juga bagi ufti bunga emas dekat Siam, tapi dia juga pernah bagi ufti dekat Melaka. Kan dia bertindan. Jadi kita, kalau macam sekarang ni tak adalah. Sekarang ni ada sempadan yang jelas. Kau pergi lepas pada Sungai Golok tu dah Siam dah. Kan dekat Rantau Panjang tu boleh lagi Malaysia kan. Tapi kalau dalam konteks dulu tu kadang-kadang bertindan. Jadi dia punya akhir kuasa dia tu adalah sejauh mana dia boleh menguatkuasakan kuasa dia. Itu konsep mandala, dan konsep mandala ni adalah konsep yang diperikan oleh pengkaji-pengkaji sejarah tentang zaman-zaman lepas terhadap sistem politik dan kekuasaan di Asia Tenggara di era klasik lah kan. Tapi aku belum menjawab soalan kau. yang kedua apa soalan kau tu? Aku dah lupa dah. Soalan aku tadi kau terlupa. Nak terangkan yang minggu lepas aku terlupa nak jawab soalan kau. Apa soalan kau tadi? Soalan aku tadi ialah faktor-faktor tempatan. Kalau tadi kau cakap ada pengaruh dua yang telah menyebabkan raja dan kerajaan itu, apakah faktor tempatan yang menyebabkan terbinanya raja dan kerajaan? Okey, dia ada dua dah di dalam perkembangan sesuatu politi. Ini satu lagi perkataannya, politi. Politi ni macam suatu sistem pentadbiran dan unit politik lah pada waktu itulah. Orang panggil politi lah, macam politi Melayu. Kan politi Melayu tu bermaksud kalau dalam konteks kita punya perbincangan ni adalah kerajaan-kerajaan raja, kerajaan-kerajaan raja yang huruf besar tu, yang lepas lah politi tu. Okey, dalam konteks ni perkembangan dan juga pembentukan dan perkembangan politi lah, ataupun perkembangan dan pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu yang terdahulu. Kan? Okey. Ada kena padam sikit. Okey, boleh padam semua lah. Yang ni kita dah dah bincang kan tadi. Kan? Sebab kau kena make sure pembentangan juga mesra untuk orang yang mendengar podcast ni. Tak nampak betul. Okey, sebab dia nak konsep untuk memahami konsep bagaimana sesuatu kerajaan, raja huruf besar, suatu kerajaan itu terbentuk dan kemudiannya berkembang lah. Kan? Dia ada dua. Satu idea. Idea. Ini kita dah bincang dah. Idea. Maknanya ada perkembangan idea di dalam sesuatu masyarakat tu. Macam contohnya idea tentang raja. Yang sebahagiannya
kita ambil daripada India. Hasil pergeseran dan pertembungan lah, pertembungan, dan juga kemudian kita ambil idea tu dan kita sesuaikan dengan kondisi dan juga struktur budaya tempatan. Satu idea daripada idea ni tercetusnya usaha untuk membentuk lah, untuk menjadi raja. Kita dapat idea tu untuk menjadi raja. Tetapi ada satu lagi, iaitu material. Material ni maknanya kondisi alam. Dia bukan bersifat idea, tetapi dalam bahasa Inggerisnya yang tangible lah. Yang tangible yang boleh kita nampak, yang kita boleh lihat, yang kita boleh pegang. Kondisi material. Jadi kita dah bincang idea yang melahirkan kerajaan-kerajaan terdahulu, kan? Tapi ada juga idea tanpa material tak jadi. Tak jadi pembentukan dan perkembangan kerajaan tu. Dia mesti dua-dua ni, idea campur juga material. Okey, material yang paling utama lah, at least kurang-kurangnya daripada pembacaan aku dalam buku macam A History of Malaysia, kemudian A Short History of Malaysia, Linking West and East, dan banyak lagi lah aku rasa antara buku-buku yang ada dekat sini, kan? Dia mengajukan antara faktor penting idea, okey, ada konsep dia tu, macam contohnya raja, daulat, dan yang kita bincang lah, material ni yang sering diangkat oleh buku-buku sejarah ni adalah dalam bahasa Inggeris dia trade, perdagangan. Trade, yang kemudian dalam bahasa kebangsaan kita perdagangan. Okey, ini merupakan kondisi material yang sangat penting, kan? Khususnya untuk negara-negara di Asia Tenggara yang kemudiannya dia membentuk dan kemudian mengembangkan kerajaan-kerajaan tu. Kan? Khususnya macam kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya tu adalah satu kerajaan yang dikatakan berdasarkan kepada kajian-kajian sejarah antara kerajaan yang luas pengaruh dia. Dia Mandala juga, sebahagian daripada Mandala, dan pengaruh dia, kalau tak silap aku, kalau dalam beberapa buku yang ada dekat sini, contohnya macam buku ni A History of Malaysia, sampai ke Ligor. Ligor ni dulu nama Ligor lah, sekarang ni Nakhon Seri Tamarat lah. Nakhon Seri Tamarat. Dia punya wilayah dia tu adalah wilayah yang besar. Tapi macam mana dia boleh berkembang menjadi besar tu, inilah faktor material dia. Yang ini kita akan bincangkan dengan lebih mendalam untuk episod yang seterusnya lah. Baik Ikoi, kalau begitu dalam perbincangan tentang perdagangan ini kita akan sambung dalam perbincangan episod kita yang akan datang. Terima kasih kepada para pendengar podcast. Podcast ini boleh dilayari di Apple Podcast, juga di Spotify. Selain itu boleh juga kunjungi media sosial Kawah Buku, YouTube Kawah Buku Teh Tarik Podcast, dan jangan lupa untuk kunjungi juga www.kawahbuku.com untuk mendapatkan judul-judul terpilih untuk koleksi buku-buku Malaysiana dan juga Asia Tenggara, yang aku rasa kita setiap hari akan cuba memperbaiki judul-judul koleksi ini, memperkayakan judul koleksi ini untuk semua. Jadi jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih Koi. Terima kasih Tan. Terima kasih semua.